ربنا زدنا علما نافعا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. Wakaza dan demikian lagi, yajibu wajib. Jadi wakaza ni boleh kita pakai waw istinah masuk pada kata yajibu lakih. Masuk pada kata yajibu lakih. Kalau nak tanda gini tak apa. Wakaza waw masuk pada kata yajibu lakih. Seolah ginilah. Seolah takdirnya wayajibu kaza alaihi ayya'rifa misla zalik. Baca tu kita takdir tu. Wayajibu dan wajib alaihi di atasnya. Jadi ala tu takluk pada kata yajibu lah. Wayajibu dan wajib tu alaihi di atasnya, di atas Allah Ta'ala tu. Wajib kaza seperti demikian lagi. Gapo kaza? Jadi kaf pada kata kaza tu takluk suatu mahzuf. Kaf tu. Jadi sifat bagi maf'ul mutlaq pada kata yajibu. Kaf tu. Jadi sifat bagi maf'ul mutlaq pada kata yajibu. Takdir ini kaza ai wujuban kainan kaza. Ada itu. Kaza ai wujuban kainan kaza. Wayajibu dan wajiblah. Wajib tu kaza seperti demikian juga. Seperti demikian lagi. Apa kaza? Ai wujuban kainan kaza. Sebagai wajib yang adalah ia kaza. Seperti demikian lagi. Apa kaza? Ai kama yajibu alaihi ay ya'rifa fi haqqihi ta'ala. Kembali kepada asal lah. Tak tahan rujuk di ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Boleh juga. Ataupun fi haqqi maulana. Masuk laka tu. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Masuk laka situ. Wa kaza dan demikian lagi yajibu wajiblah. Wajib tu alaihi di atasnya, di atas Allah Ta'ala. Wajib fa'il. Ayya'rifah. Oleh bahawa mengetahui ia kullu mukallafin tu. Ya'rifa kembali domain dia tu. Marji'ilah kembali kepada kullu mukallafin. Maksud dengan kata mengetahui iaitu belajar hingga tahulah. Wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf domain tak kena alaihi dia. Rajak di Allah. Rajak ni kulli mukallafin. Dia balik. Mula-mula. Wa kaza dan demikian lagi ai kama yajibu alaihi ay ya'rifa fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu tu yajibu alaihi. Wajib di atasnya, di atas kulli mukallafin tu. Ada itu. Wajib tu ay ya'rifa oleh bahawa mengetahui ia kullu mukallafin tu, yakni belajar hingga tahulah. Mengetahui maf'ul misla zalika akan seumpama demikian itu. Domain alaihi tak disilap dah. Rajak di kulli mukallafin lah, bukan rajak di Allah dah. Jadi wajib tak Allah tu. Wajib ke mana lagi? Mengetahui itu misla zalika
akan seumpama demikian itu. Akan seumpama demikian itu. Gapo zalika? Dan dome zalika tu ayil mazkuri mimma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Kembali situ. Zalika ayil mazkuri mimma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dome zalika. Misla zalika tu fi haqqir rusuli. Jadi fi ni takluk suatu mahzuf. Jadi hal pada kata misla zalik. Fi haqqihi, fi haqqir rusuli. Fi haqqir rusuli, pada hak yakni pada zat bagi segala rasul tu. Fi jadi hal pada kata misla zalik. Takluk suatu mahzuf lah. Fi haraja asli tu. Fi takdir ini. Ai hala kaunihi sabitan au kainan fi. Kembali situ. Jadi hal lah. Fi ai hala kaunihi. Hal keadaannya misli zalik tu sabitan au kainan sabit atau adalah iyo misla zalik tu sabit fi haqqir rusuli pada hak segala rasul. Pada hak segala rasul. Jadi kalau kita nak takdir hak dengan makna za di sini, ia kena takdir dengan la. Fi haqqir rusuli ai li zatir rusuli. Kena takdir dengan la. Fi haqqir rusuli bagi zat segala rasul. Jadi wajib lah. Dulu tu wajib dah di atas setiap orang mukallaf. Wajib tu wajib pada syarak. Kena belajar hingga tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan barang yang mustahil di atas Allah. Dan barang yang harus bagi Allah. Wajib. Mari di sini wajib juga. Seperti wajib yang telah lalu. Wajib apa? Wajib kena belajar hingga tahu sifat-sifat yang wajib bagi segala rasul dan sifat yang mustahil di atas segala rasul dan sifat yang harus bagi segala rasul. Wajib seperti wajib dulu. Tu. Sampai di sini dah. Habis. Kemudian kata pula alaihimus salatu wassalamu. Dia panggil jumlah ni supaya dululah. Dia panggil jumlah khabariyah lafzan wa insya'iyah maknan. Kalau kita tilik kepada lafaz dia tu seolah nak cerita rakyat khabar gitu yalah. Tetapi kalau kita tilik kepada makna dia tu ialah makna doa. Tu. Kalau kita nak dobit gak, dobit betul qauluhu alaihimus salatu wassalamu khabariyah lafzan wa insya'iyah maknan. Ai takdir gini. Khabariyah lafzan wa insya'iyah maknan. Takdirnya ai Allahumma salli wa sallim alaihim. Makna gitulah. Soalah makna doa di sini. Ai Allahumma Tuhan kami salli beri rahmat olehmu ya Allah wa sallim dan beri selamat olehmu ya Allah. Beri rahmat dan beri selamat alaihim di atas mereka itu. Him tu ay alar rusuli lah. Di atas segala rusul tu. Rusul jamak daripada rasul. Dia panggil jamak taksir. Tu habis. Jadi kalau orang tanya kita, Rana
Dan kena kait dengan kata wassalamu. Kerana tak kata alaihimussalatu saja. Kerana kena sebut wassalamu tik. Jadi musannif mendatangkan lafaz assalamu berserta dengan as-salatu tu selepas pada dia tu, iaitunya kerana firman Allah Ta'ala Tuhan kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kerana dia mengikut Quran. Wasallimu taslima. Tu. Habis. Tempat tak banyak kita pergi dah. Tempat tak ada apa kita pergilah. Kemudian kata pula famimma yajibu limaulana jalla wa azza isyruna sifatan famimma, maka setengah daripada barang. Famimma, maka setengah daripada barang. Jadi min tu kalau pakai makna setengah, kita retilah kata min tu dia panggil min litab'id, pakai makna setengah. Inilah ia panggil isyarat kepada bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala tu amat banyak. Tapi wajib di atas kita mukallaf ni, wajib kena belajar hingga tahunnya setengah-setengah sahaja, iaitu 20 sifat. Iaitu 20 sifat. Famimma, ta'alluq suatu mahzuh khabar muqaddam, isyaruna tu mubtada muakkar. Mubtada muakkar lah. Famimma ay kainatun mimma. Kalau tu hak takdir. Famimma, maka setengah daripada barang. Gapo barang? Masduk bagi kata barang tu, bayar dianya dobit bertema tu, ai minas sifati, daripada segala sifat. Dia panggil masduk bagi ma tu, wak bayar bertema, ai minas sifati, daripada segala sifat-sifat tu. Barang mana yajibu, yang wajiblah ia ma tu, wajib limaulana bagi Tuhan kita. Wajib sini yakni wajib akli. Ia panggil wajib akli. Wajib di sini bukan wajib syarak. Mana kerana? Ya ada kerana dia. Hak dulu kita ayat kalulah lafaz ala jatuh selepas daripada yajibu, itu ia panggil wajib pada syarak. Kalau li lam jatuh selepas daripada yajibu, seperti sini yajibu li maulana, berarti kata yajibu tu wajib akli, wajib pada akal. Gapo wajib akal? Kalau orang tanya kita, gapo wajib akal? Wajib akal ialah tiap-tiap perkara yang mesti sungguh, ia panggil wajib akal. Ada ia dua, ia beza boleh tu. Wajib akal ialah tiap-tiap perkara yang mesti sungguh, ia panggil wajib akal. Adapun wajib syarak, perkara yang kita dapat pahala tinggal dosa, itu wajib syarak. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dosa, hak tu ia panggil wajib pada syarak. Adapun wajib pada akal, tiap-tiap perkara yang mesti sungguh, semua ia panggil wajib pada akal. Ada ia panggil wajib pada akal. Jadi mimma tu isyaruna, 20 sifatan nisbah sifat. Tamyiz lah. Isyaruna 20 sifatan nisbah sifat. Nah, jadi kita reti daripada mimma tu, kita reti daripada mimma tu, ibarat mimma setengah daripada hingga akhir tu, kita tahu daripada perkataan inilah bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala tu amat banyak. Dobit betul mimma boleh. Dobit gini. Qauluhu mimma. Dobit betul mimma tu.
qauluhu mimma. Maka setengah ila akhirih itu. Diketahui daripada perkataan ini. Diketahui daripada perkataan ini bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu amat banyak. Dan wajib di atas kita mengetahuinya setengah sahaja. Kali kita dobik mudah deh. Mudah retilah. Dan wajib atas kita mengetahuinya setengah sahaja. Itu faedah dia. Hikmah wari dengan min litab'id. Isyarat kepada bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala tu banyak. Tak kuasa kita nak bilang banyak sungguh sifat-sifat kamalat tu. Tapi wajib di atas kita belajar hingga tahu tu setengah sajalah. Iaitu 20 sifat saja. Ambil daripada wujud sehingga sampai kaunuhu mutakalliman. 20 saja. 20 tu saja. Tu. Jadi satu. Ya kita ingatlah. Kalau min litaba'id makna setengah tu. Kalau kita nak pakai makna isim boleh. Min litaba'id hak pakai makna setengah tu. Waliknya jadi khabar muqaddam lah. Waliknya. Kalau kita nak pakai dia tu harah lah. Min maharah jah. Dia tu harah. Kalau kita nak pakai makna isim boleh. Takdir dengan ba'du jadi muktada selalu boleh. Tadi ni fa mimma ai fa ba'du ma. Pakai muktada selalu dah. Ya min litaba'id ni hak kata i'rab jadi khabar muqaddam tu boleh dua aja. Satu, kita nak i'rab jadi khabar muqaddam pun boleh. Isyaruna mubtada muakkar. Atau mimma tu kita nak buat jadi muktada selalu boleh. Tetapi dengan makna isim. Iaitu ba'du takdir dia. Isyaruna khabar. Kalau kita nak buat muktada, takdir ba'du lah dengan makna isim. Fa mimma ai fa ba'du ma. Fa mimma ai fa ba'du ma yajibu. Maka bermula setengah daripada barang yang wajib ia ma. Wajib tu ay ala kulli mukallafin lah. Yang mukallaf tu wajib li maulana jalla wa azza. Setengah daripada barang yang wajib tu khabarnya isyaruna ialah 20 sifatan nisbah sifat. Kalau kita mengikut wajah yang kedua. Kalau kita mengikut wajah yang kedua. Tu. Dabik betul isyaruna. Maka semua 20 sifat ini tupan di zat Tuhan. Maka semua 20 sifat ini tupan di zat Tuhan. Tupan di zat Tuhan. Jadi sebelum daripada kita nak masuk bercara 20 sifat, yang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu, wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf tu, kita mari kenal dulunya sifat tu gapo sifat. Sifat tu gapo. Sebelum daripada nak masuk bercara sifat wujud, sifat kidam, sifat baqah hingga akhir tu, kita mari kenal dulunya sifat tu gapo sifat. Sifat-sifat ni ialah tiap-tiap perkara yang menupan di benda lain. Dia panggil sifat semua. Ada objek betul sifatan tu boleh. Qauluhu sifat ialah tiap-tiap perkara.
ialah tiap-tiap perkara yang menumpan di benda lain. Dobit lagi wak takmim. Sama ada sifat baharu atau sifat qadim. Sama ada sifat baharu atau sifat qadim. Sama ada sifat baharu atau sifat qadim. Sebelum daripada kita nak mari kenal sifat qadim, kenal dulu sifat baharu. Sifat baharu ni seperti kita kata, sifat tadi takrifnya ialah tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda yang tupai di benda lain. Seperti kita kata kalau hok pasing warna gak, merah tupai lada. Nampak tak? Merah tupai lada. Merah tu dia panggil sifat. Kalau kita kira hok pasing benda yang boleh kecak, manis tupai saka. Manis tu dia panggil sifat. Masing tupai gare. Nampak tak? Masing tu dia panggil sifat. Nampak tak? Tu dia panggil sifat. Tiap yang tupai di benda lain, dia panggil sifat semua. Sama ada sifat yang baharu atau sifat yang qadim. Dobit hubung saat ni. Maka apabila ada sifat hubung saat ni lah. Maka apabila ada sifat, mestilah ada mausuf. Maka apabila ada sifat, mestilah ada mausuf. Apa makna mausuf? Dobit lagi. Dan makna mausuf itu ialah tempat dia tupan. Dan makna mausuf itu ialah tempat dia tupan. Tempat dia tupai dia panggil mausuf. Tengok, kita banding, kita buat misal, buat contoh hak benda baharu dulu. Seperti kita kata merah tupai lada. Merah tupai lada. Merah tu dia panggil sifat, lada tu dia panggil mausuf. Gapo? Tempat dia tupai. Kalau tu hegak zat lah. Apa tak? Sifat ia kena bertupai di zat. Zat tu dia panggil tempat dia tupai. Tempat siapa? Tempat sifat tupai zat. Seperti kita kata kudrat. Satu sifat yang ada di Tuhan. Nampak? Tuhan tu dia panggil zat. Tu. Tak apalah, lagi akan datang kita bahas satu-satu persatu. Cumanya kita kenal dulunya sifat tu gapo dan mausuf tu gapo. Manih tu pesaka. Manih tu dia panggil sifat, saka tu dia panggil mausuf. Apa mausuf? Tempat dia tupai. Nampak tak? Tempat dia tupai. Pakai lagi lah. Manih masing-masing pun lagi. Tu. Itulah di antaranya ia panggil makna sifat dan makna mausuf. Ia kena mereka tu, ia nak duk suku tak boleh dua tu. Ya sifat dengan mausuf ni ia kena duk sekali lah. Kalau manis, ia kena duk di mana-mana. Dan ia kena duk di saka ke. Kalau manis nak duk sore dia tak boleh. Tu. Nah, kalau kita pergi kedai. Kalau kita pergi kedai ni, kalau kita nak rayak kata nak beli manis saja. Tak ada dah. Pergi nak ambil masing, nak beli masing saja di skala tu. Ada. Tak ada dah. Lebih tu sifat tak payah. Kalau kita ngaji wihalusi tak payah. Sifat dengan mausuf ni kena duduk sekali dah. Sifat ni tiap-tiap perkara lah. Tak kira tiap-tiap benda yang tupai di benda lain, semua dia panggil sifat. Ada ayat sana tu. Hijau tupai upuk ketika dia segar. Merah tupai upuk juga ketika dia jadi marah. Tu. Dan masing tupai gare, manis tupai saka, manis dia panggil sifat. Saka tu dia panggil mausuf dia. Pedah tupai lada.
pedah tu dia panggil sifat. Dan lada tu dia panggil mausuh dia, tempat dia tupai. Dia kena duduk sekali semua ni. Tu dia panggil jirim, benda jirim dia tu. Dah. Habis. Mana tu 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Hak kata wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf wajib kena belajar hingga tahu tu. Wahyal wujudu. Waw ni seolahnya dia panggil waw istinaf bayani. Waw seolah ni dia panggil waw istinaf bayani lah. Ya dua. Waw istinaf bayani dan yang kedua ia panggil waw istinaf nahwi. Kalau waw istinaf bayani seolahnya ada jawab soal lah. Seolah ada orang tanya musannif, musannif, manakah hak yang kata sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf wajib kena belajar. Hak kata 20 sifat. Kemudian musannif jawab wahia, dan bermula iyo isyuruna tu al-wujudu. Tu. Kalau kita nak pakai waw istinaf nahwi tak berhajat kepada soal dah. Pakai 20 tu wahia, dan bermula ia selalu dah. Ada kena jawab soal dah. Tu. Jadi hiya mubtada al-wujudu tu khabar. Wahia, dan bermula iyo isyaruna sifatan tu 20 nisbah sifat tu khabarnya al-wujudu ialah sifat wujud. Ialah sifat wujud. Kemudian orang tanya dalam kaedah nahwu. Hiya mubtada muannah, al-wujudu khabar muzakkar, tak muafakat. Dan mubtada khabar kalau muzakkar sama-sama muzakkar. Kalau mubtada muannah khabar muannah lah. Dalam kaedah asal dia. Kalau nyo mubtada muzakkar khabar dia pun kena muzakkar. Kemudian musannif di sini dia wari mubtada hiya tu muannah dengan apa muannah khabar wujud tu muzakkar. Boleh kerana masuk dalam kaedah kata ad-dhamir iza waqa'a bainal muzakkari wal muannasi jaza mura'atuhuma. Masuk dalam kaedah tu. Isim dhamir itu isim dhamir hiya tu iza waqa'a apabila jatuhlah iyo isim dhamir tu bainal muzakkari di antara muzakkar wal muannas. Jawabnya jaza mura'atuhuma. Nas saya harus oleh nak meraihkan keduanya. Sebab apa boleh musannif wa'ri ibarat mubtada dengan lapah ya, tak wa'ri dengan huwa? Kerana nak meraihkan dhamir dia, iaitu kembali kepada isyaruna. Itu alasan dia. Lebih gini tak apa betul hiya tu. Wa qauluhu hiya kaedah. Kaedah ad-dhamiru. Ini dia lah. Kita ingat sudah. Ad-dhamiru iza waqa'a. Ad-dhamiru iza waqa'a bainal muzakkari jaza mura'atuhuma. Ad-dhamiru iza waqa'a bainal muzakkari wal muannasi jaza mura'atuhuma. Ad-dhamiru mubtada. Bermula dhamir itu hiya tu lah. Dhamir hiya tu lah. Iza waqa'a apabila jatuh dan berlakulah hiya tu
jatuh bainal muzakkari wal muannasi, di antara muzakkar dan muannah. Jawab izanya jaza mura'atuhuma. Nascaya harus mura'atuhuma oleh nak meraihkan keduanya nya muzakkar dan muannah tu. Jadi boleh dua lah. Wari ibarat dengan wahyal wujud, wari dengan hiya tu kerana nak meraihkan domir dia. Kalau kita wari wahwa rojak di isyaruna kerana nak meraihkan khabar dia. Kerana khabar dia muzakkar. Itu dalam kaedah lah. Wahia dan ia dan bermula ia isyaruna sifatan tu khabarnya al-wujudu ialah sifat wujud. Al-wujudu ialah sifat wujud. Hak terjemuh dengan makna ada, yakni ada zat Allah Ta'ala. Yang wujud zati lah. Ada hak yang peseng sungguh ti. Al-wujud ada, yakni ada zat Allah Ta'ala. Ada, yakni ada zat Allah Ta'ala. Ya gini. Ya kaedah dia lah. Tiap-tiap benda ada, ia ada wujud di situ. Nampak tak? Ia panggil ada wujud di situ. Diri sifat wujud tak nampak. Diri sifat wujud tu tak nampak. Di sini payahlah. Seperti kita kata, kaedah dalam istilah ilmu usul, ia kata tiap-tiap benda ada wujud di situ. Misal kita kata kalah. Seperti kita kata kalah. Kalah ni benda ada. Sebab kita boleh nampak. Apabila ada kalah, ia ada sifat wujud di kalah. Nampak ke tak? Tak nampak. Sebab apa? Sebab sifat wujud ni ia panggil benda amrun i'tibari. Ia panggil benda amrun i'tibari. Ulah berkata. Ia panggil benda amrun i'tibari. Tidak nampak. Semua tiap-tiap benda yang ada sifat wujud di situ. Tapi diri sifat wujud tu tak nampak. Hanya yang kita nampak tu ia panggil mausuf bagi wujud lah, iaitu gelah. Kalau gelah kita nampak. Diri sifat wujud tak. Tiap-tiap benda ada wujud di situ. Tapi diri sifat wujud tak nampak. Nampak tak? Hanya yang nampak itu mausuf bagi wujud. Hak kita nampak, hak kita boleh tunjuk mausuf bagi wujud. Di sini payah. Sifat wujud ni payah gak ni. Balah mana sifat wujud kok mana? Ada zat Allah Ta'ala. Tu. Allah payah juga ni. Dobit situ boleh. Buat kaedah so. Dobit kaedah wujud. Maka tiap-tiap benda yang ada itu ada wujud di situ. Maka tiap-tiap benda yang ada itu ada sifat wujud di situ. Wujud di situ. Lebih lagi. Tetapi diri wujud itu tidak nampak. Maka tiap-tiap benda yang ada itu ada sifat wujud di situ. Tetapi diri wujud itu tidak nampak. Tetapi diri wujud itu tidak nampak. Hanya yang kita nampak itu mausuf bagi wujud. Hanya yang kita nampak itu mausuf bagi wujud. Seperti kita misal gelah. Gelah tu benda ada tu. Apabila ada gelah, ada sifat wujud di situ. Tapi diri sifat wujud kita tak nampak. Yang kita nampak mausuf dia, iaitu gelah. Sebab apa? Sebab sifat wujud ni kena kepada amrun i'tibari. Kita reti saja.
Kata apabila ada gelah, adalah sifat wujud dia. Nampak tak? Tu. Benda yang pasal kita boleh reti saja. Dulu kita tak tahu lagi. Kita tak reti. Payah di sini payah. Nampak dia? Tu. Tiap-tiap benda ada sifat wujud di situ. Tapi diri wujud kita tak boleh nampak. Hanya yang kita nampak mausuf bagi wujud. Sebab benda sifat wujud ni sifat hak peseng deh. Amrun i'tibari lah. Macam mudah-mudah kata reti saja. Nampak tak dah? Tu. Habis. Pas nak beza balas mana? Jadi ya ada beza tu. Ada zat Allah Ta'ala dengan ada kita ya ada beza. Beza mana? Beza di antara ada kita dengan ada Tuhan tu, ada Tuhan tak ada mula. Ada kita, ada mula. Ya ada beza situ dah. Atau maklum lah. Kita jauh-jauh ke apa tu, ya ada lah. Kalau nak dobik ke, betul al-wujud tu, perbezaan di antara wujud kita dengan wujud Tuhan itu. Perbezaan di antara wujud kita dengan wujud Tuhan itu ialah perbezaan di antara wujud kita dengan wujud Tuhan itu ialah wujud Tuhan itu tidak ada mula. Dan wujud kita itu ada mula. Ialah wujud Tuhan itu tidak ada mula dan wujud kita itu ada mula. Tu. Pas wujud sifat Tuhan tu dia panggil wujud apa? Wujud zati. Nama dia pula. Ada Tuhan. Wujud sifat Tuhan. Dia panggil wujud zati. Nama dia. Dengan makna lah. Dengan makna tak ada mula. Ada Tuhan tak ada mula. Nak kata ada Tuhan tu ada tempat tu. Boleh tu dah. Tu maksud dia satu jalan. Adapun ada kita, wujud sifat kita ni dia panggil wujud aridi dengan makna ada mula. Kalau kita nak ambil hak rendah-rendah ke, ada kita ni mulai daripada ada. Nampak tak? Mari memang hingga sampai tempat kita, hingga sampai kita sekarang ni. Waktu nak ada kita tempat tu beranak misalnya. Tu dengan mana ada kita ada mula, adapun ada Tuhan tak ada mula. Nampak tak? Ada Tuhan, ia panggil ada zati. Adapun ada kita, ia panggil ada aridi baru datang. Baru timbul. Kecik mudah-mudah kata baru timbul. Baru timbul sekat ada alam ni. Tu kecik mudah-mudah. Ia panggil wujud aridi. Nampak tak? Tu. Habis. Wal qidamu. Dan yang kedua sifat qidam. Tu. Atah pada kata al-wujudu. Atah pada kata al-wujudu. Wal qidamu dan keduanya daripada 20 itulah. Qidam ialah sifat qidam. Apa tu? Ialah sifat qidam. Sifat qidam ni makna dia maklum dah. Telah sedia. Atau apa qidam ni maknanya sedia. Sedia Allah Ta'ala. Sedia Allah Ta'ala. Qidam ni kalau kita makna ya agak sedia ni tidak ada mula lah. Apa tak? Itu makna qidam. Qidam ni tidak ada mula. Ada Tuhan itu tak ada mula. Itu panggil qidam. Sedia.
Sedia ada lagi ada. Pada masa azali lagi. Ada tu itu tak ada mula. Adapun ada kita ada mula. Ni kalau kita ambil rendah-rendah ada kita tu mulai daripada tu ada. Sampai tu ada aridi baru timbul ada kita. Sekat ada alam ni yo sebelum daripada nak ada alam tu tak ada lagi tu Tepat okay. Tak ada lagi kita. Apa dah tu? Sebelum daripada nak ada alam ni, nak ada makhluk ni, tak ada lagi kita. Adapun Tuhan ada dah. Nampak tak? Sabit tu Tuhan tu ada. Dia masa yang ada dua masa ni. Pertama ia panggil masa azali, yang kedua ia panggil masa imkan. Masa yang ada dua. Masa azali ni masa yang sebelum daripada Allah Taala nak jadi apa? Masa yang ketika tak ada makhluk lagi. Dia panggil masa tu masa azali. Nampak tak tu? Tu dia panggil masa azali. Masa yang sebelum daripada Allah Ta'ala nak jadikan makhluk tu, masa tu dia panggil masa azali. Ambil sakat Allah Ta'ala menjadikan makhluk hingga sapala ni, dia panggil masa imkan. Awal-awal Allah Ta'ala jadikan makhluk, iaitu Nur Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bila sekat ni lah. Masa dia ada dua. Satu masa azali, sedia. Tu ada dah pada masa tu. Sebelum daripada nak ada makhluk tu ada dah. Tak ada makhluk tu ada dah masa tu. Dipanggil masa azali. Tu habis tu panggil sedia. Tu qidam. Qadim, kidam. Yalah dah. Tu. Kalau kita nak ingat betul kidam tu. Kidam itu adanya tidak ada mula. Betul kidam tu. Kidam itu adanya ada Allah tu lah. Tidak ada mula. Sabit tu dia panggil sedia ada Tuhan tu. Tu. Tengok di kitab jawi-jawi lah. Ya banyak lagi yang bahas. Di sini mate deh. Mate. Untuk mudah kita nak buat ngapai lah. Wal baqa'u atau pada kata al wujudu. Dan kedua sifat baqa'. Baqa' ni kekal makna dianya. Kekal baqa' ni tidak ada hujung kesudahan, tak binasa lah. Itu mana kekal. Tak binasa, ada tak binasa, tak mati, tak apa. Habis. Wa mukhalafatuhu lil apa wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Atas pada al wujudu lagi. Dan yang keempat daripada 20 tu mukhalafatuhu, bersalahan olehnya makna dia. Dia panggil mukhalafah ni musdar daripada khalafa yukhalifu mukhalafah. Kalau kita nak dobit gak mukhalafatuhu tu idafah mukhalafah kepada domehu tu idafah dengan makna fa'il. Idafah dengan makna fa'il. Mukhalafatuhu, bersalahan olehnya Allah Ta'ala hu tu. Makna dia. Dia panggil idafah masdar kepada hu tu dengan makna fa'il lah. Mukhalafatuhu, bersalahan olehnya Allah Ta'ala tu, bersalahan Ta'ala. Jadi Ta'ala ni jadi hal pada kata domehu. Jumlah Ta'ala ni jadi hal pada kata domehu. Hal keadaan Allah Ta'ala itu Ta'ala maha tinggi ia, yakni sebuah pangkat sebuah dululah. Tu. Habis. Mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadisi, akan segala benda yang baru. Buh mana akan. Sebab apa? Sebab lam pada kata lil hawadis, ia panggil lam zaidah pada tempat maf'ul. Ia panggil lam zaidah pada tempat maf'ul. Buh mana akan. Kalau tadi hu tu
Idafat kepada damihu tu idafat dengan mana fa'il. Mukhalafatuhu ta'ala, bersalahan oleh Allah Ta'ala, lil hawadisi ai al hawadisa, akan segala benda yang baharu. Tuhan kita tak serupa dengan benda baharu. Dah, Tuhan kita tak serupa dengan benda baharu. Tak serupa ni lah mana? Tak serupa oleh Allah Ta'ala dengan segala benda baharu tu, tak serupa pasal mana? Tak serupa pasal mana? Di sini tak serupa Allah Ta'ala dengan segala benda baharu ni, ia tubik 3 tujuan. Ia tubik 3 makna. 1, bersalahannya pada zat Ta'ala, pada zat Tuhan, dan pada sifatnya, dan pada af'alnya, perbuatan. 3 tu. Supaya tak jauh itulah deh. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala benda baharu, yakni bersalahan pada zatnya, dan pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Zat Tuhan kita boleh dirim, adapun zat kita dirim. Tu tak serupa. Nampak tak? Dan tak serupa pada sifatnya. Sifat Tuhan bukan arat. Adapun sifat kita arat, berubah. Tu. Dan tak serupa pula pada perbuatannya. Perbuatan kita dengan ikhtiar dan usaha. Adapun perbuatan Allah Ta'ala bukan dengan ikhtiar dan usaha. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan nak buat apa-apa saja, Tuhan kata kun, jadi olehmu, maka jadilah. Itu perbuatan Tuhan. Adapun kita nak jadi pondak sebuah ni letih mengangon. Cari kayu dengan tukuh kena ada alat ke apa. Itu tak sama perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita. Itu yang panggil tubik 3. Kalau nak dobik betul mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih tu ai fi zatihi ta'ala wa sifatihi ta'ala wa af'alihi ta'ala. Tubik 3 di situ. Gitu. Supaya ai fi zatihi ta'ala wa sifatihi ta'ala wa af'alihi ta'ala. Habis. Betul hawadis tu. Kalau nak dobik betul hawadis boleh. Dobik betul hawadis tu. Qauluhu hawadis tu. Qauluhu al-hawadis jam'u hadisin. Jamuk daripada hadis. Qauluhu al-hawadisi jam'u hadisin. Jamuk daripada hadis. Gapo benda baharu? Dobik hubung lagi. Wa huwa maujudun ba'dal adami. Wa huwa maujudun ba'dal adami. Ba'dal adami. Ada tu siapa daripada tak ada. Semua ia panggil benda baharu. Dulu tak ada, kemudian ada. Ia panggil benda baharu semua. Supaya kita dulu ada dek kita. Tak ada. Sebelum daripada dua ibu bapa kita tu nak nikah kahwin tak ada lagi, kita baru ada ya. Sebab itu ada, kita je panggil ada aridi. Tu je panggil benda baharu. Habis. Benda baharu makhluk alam semua itu dah. Habis. Dan wa qiyamuhu ta'ala binafsih ai la yaftakiru ila mahallin wala muqassisin. Atau pada al-wujudu lagi. Betul tengah jah apa pun. Kena sudah tak ngaji. Nak ngaji siapa aku apa? Kupak. Pak tengah. Kau apa? Kau apa? 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 Pasal. Mana dia?
Oh ya, tak. Hah? Pasar. Dasar. Fokusa. Hah? Enggak ya. Lagi gigi tak khabar. Pakai B. Apa pakai besa? Kupak. Pak. Ni kupak lah. Jadi gigi molek sudah. Kalau pukul 3 bebas dia payah. Ala bin ay la yaftakiru ila mahallin wala muqassisin. Atau pada kata al-wujudi. Sebab yang apa? 5. Dan yang kelimanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu berdiri tu ta'ala tu jadi hal pada kata domihu. Menjadi hal pada kata domihu ta'ala. Qiyamuhu ta'ala berdirinya Allah ta'ala berdiri takluk binafsihi dengan cara-cara diskaya ya terjemah binafsihi dengan cara diri-dirinya Allah ta'ala. Bukan dengan maknanya mula-mula Tuhan duduk kamar dia Tuhan bangun diri dengan tak ada siapa tolong, bukan makna gitu. Bukan dengan makna zahir tu tak. Dah. Dia di sini ia tubik dua tujuan di sini. Dua maksud. Satunya hak kata berdiri Allah Ta'ala dengan cara-cara dirinya ni ada Tuhan tidak menupan pada apa-apa. Ada Tuhan tak ada tupai siapa-siapa. Allah Ta'ala binafsih. Satu. Yang keduanya ada Tuhan tidak dan ada kita kena jadi. Siapa jadi kita? Allah. Ikan makna qiyamuhu ta'ala binafsih ay la yaftaqiru ila mahallin wala muqassisin. Ayat pang huruf tafsiriyah ni dia ada i'rab dia. Dia boleh dua wajah di sini. Kita nak buat ay tu pakai huruf tafsir hak kata apakah arti qiyamuhu ta'ala binafsih ay la yaftaqiru ila mahallin wala muqassis. Kita nak buat lah ni tak ada apa. Ai pang huruf tafsiriyah. I'rab jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Boleh enggak? Kita ingatlah, kita ngaji kita. Ingatlah. Khabar bagi mubtada yang mahzuf khabarun li mubtada'in mahzufin. Takdir gini. Ai huwa mufassarun bihazat tafsiri la yaftakiru hingga akhir. Bolehnya jadi khabar bagi mubtada yang bihazat tafsiri. Tengok kita takdir. Ai huwa bermula ia qiyamuhu ta'ala binafsih tu mufassarun ialah ditafsir akan dia. Ditafsir bihazat tafsiri dengan ini tafsir. Balah mana nak tafsir qiyamuhu ta'ala binafsih? La yaftakiru ila mahallin wala muqassisin. Faham? Apa qiyamuhu ta'ala binafsih? Nak tafsir makna dia. La yaftakiru. Tidak berhajat ia Allah Ta'ala. Tidak berkehendak ia Allah Ta'ala. Tidak berhajatlah ia Allah Ta'ala. La yaftakiru ta'aluk ila mahallin kepada mahal yang zat yang lain daripada zat Allah. Tu mahal. Kepada ni zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Tu. Muhu ta'ala binafsih. Kalau dia mau tanya gapo? Apa kalau dia mau tanya kita? Ilak dia kut mana? Sebab gapo? Ada Tuhan kita tu
tidak berhajat kepada zat yang lain daripada zat Allah. Karena Tuhan kita tu zat dah. Yang berhajat ni sifat. Deh. Zat lagi berhajat. Sabit tu dia kata qiyamuhu la yaftaqiru ila mahallin. Tuhan kita tak berhajat kepada mahal, kepada zat. Kerana Tuhan kita zat dah lagi berhajat tak boleh lah. Dobi illa betul la yaftaqiru ila mahallin tu yakni kerana zat apa yakni kerana Allah Taala itu zat dah. Lebih zat pula tak boleh lah. Dobi illa betul la yaftaqiru ila mahallin yakni Taala itu zat dah. Dia dia zat dah. Tubik makna di sinilah Tuhan saat ni tu apa? Ada Tuhan dia panggil tidak menupan pada apa-apa. Dobik sini tak apa. Betul la yaftakiru ila mahallin tu maksudnya ada Tuhan itu menupan pada apa, tak tupai siapa-siapa tu. Ada Tuhan. Maksud dia. Betul la yaftakiru ila mahallin. Maksudnya ada Tuhan itu tidak menupan pada siapa-siapa. Ayat qiyamuhu ta'ala binafsi. Lagi pula muqassisin. Waw harah attah la takkid pada kata la mahallin tu. Takkid situ takkid pada kata la yaftakiru. Kata mahallin. Tu. Masalah itu tak boleh. Pertama. Muqassisin atau pada mahallin. Takdir kalanya ai wala yaftaqiru ila muqtu. Dan tidak berhajat ya Allah Ta'ala ila muqassisin kepada orang yang menjadi akan dia. Akan dia. Maksudnya ada maksud dia. Maksudnya betul wala muqassisin tu. Maksudnya ada Tuhan itu tidak kena jadi. Ada Tuhan itu tidak kena jadi. Dah dah. Ambil maksud tu dah tu. Ambil di sinilah reti kata satunya ada Tuhan. Yang keduanya ada Tuhan tidak kena jadi. Nampak tak tu? Tu. Habis. Wal wahdaniyatu atau pada kata al-wujud lagi. Dan yang keenamnya wal wahdaniyatu dan sifat wahdaniyah. Dia gini. Wal wahdaniyatu ai wahidan. Tadi itu. Ai kaunuhu ta'ala wahidan. Keadaannya Allah Ta'ala itu wahidan. Satu. Tu makna dia. Tu hak takdir. Takdir tu dalam nahu. Kaunuhu Ta'ala wahidan. Itu satu. Satu pun tubik dua. Satu pada sifatnya dan satu pada perbuatannya. Tu. Tagi ya goyak lah. Al-wahdaniyah. Ni panjang sikit. Ambil lah. Betul al-wahdaniyah tu. Kau ibarat daripada ternafinya 5 kam. Hak tak ada pada Tuhan. Qauluhu al-wahdaniyah ibarat daripada ternafinya 5 kam. Ternafi. Kam muttasil pada zatnya. Ternafi
kam muttasil pada zatnya. Tu asal ngah tu. Satunya ternafi kam muttasil pada dah hubung. Maknanya zat Tuhan itu tidak bersusun dan tidak berkapuh. Itu makna dia. Dengan itu tidak bersusun dan tidak berkapuh. So, kalau tak ada royak deh. Dan keluar ia ternafnya dengan makna zat berkapuh. Adapun zat kita susun, kapuh, tengok tangan kapuh dengan bau. Dia kapuh gitu. Zat kita susun berjuzuk zat kita. Dan kedua, ternafi kam mungfasil pada zatnya. Ya 5 kam tadi. Ternafi itu 5 kam. Dan kedua, ternafi kam mungfasil zat Tuhan itu dengan maknanya zat Tuhan itu tidak boleh belah bahagi. Gerak-gerak zat kita tak boleh. Nak apa tak? Adapun zat kita, tubuh kita boleh nak bergerak. Ambil pisau gerak, gaji gerak tu boleh. Adapun zat Tuhan kita, diri Tuhan kita tu nak belah bahagi tak boleh. Itu yang panggil ternafi kam. Hak tu hak pada zat. Ya 3 ke. Asal Allah Ta'ala. Satu Allah Ta'ala. Dan pada sifatnya. Dan pada perbuatannya. Hak sani, hak zat. Ternafi kam muttasil pada zat. Maknanya gigi hak ni. Dan ternafi kam mungfasil pada zatnya. Maknanya gigi hak ni. Huruf yang kedua pula. Dan ternafi kam muttasil dengan maknanya tiada berbilang satu-satu. Dengan maknanya tiada berbilang satu-satu bagai daripada sifat-sifatnya yang ada. Tu. Dengan maknanya tiada berbilang satu-satu bagai daripada segala bagai sifat-sifatnya yang ada. Dobek lagi. Hanya satu kudrat dan satu iradat dan satu ilmu. Demikianlah segala sifatnya. Habis. Hanya satu kudrat dan satu iradat dan satu ilmu. Demikianlah segala sifatnya. Itu ya panggil nafi. Tuhan kita tu tidak berbilang lah. Dengan maknanya kudrat ada satu je di Tuhan. Nampak kata? Ada satu je di dia. Sifat ilmu ada satu je di dia. Tu tamu tu pahal silap apa kata sifat satu pada ilmu sama nampak banyak tu. Itu bukan maksud dianya tiap satu sifat so ada di dia. Kudrat ada satu je di dia. Iradat ada satu je di dia. Nampak tak? Tu maksud. Ada juga al-mishpa ma'ani 7 dah. Kudrat ilmu hayat sama basar kalam. Nampak ada 7 pak kata ada so. Bukan maksud balah tu.
Maksudnya tiap-tiap satu sifat yang tersebut tu satu-satu. Dia iradah dia, ilmu dia, kalam dia. So. Itu maksud yang kata satu pada sifatnya. Dan ternafikan mungfasil pada sifatnya. Dan ternafikan mungfasil pada sifatnya. Dengan maknanya tiada ada satu sifat pun yang menyerupai akan sifat-sifat Tuhan. Itu makna dia. Ternafikan mungfasil pada sifat-sifatnya dengan maknanya tiada ada satu sifat yang menyerupai akan sifat-sifat Tuhan. Tak ada pun, walaupun satu nak kata serupa dengan sifat-sifat Tuhan, tak ada. Nampak tak? Makna dia. Dah tak? Dah. Dengan maknanya tiada ada satu sifat pun yang menyerupai akan sifat. Habis. Apa dah? Pak dah tu capur dah. Apa dah? Ya ibarat ternapi daripada 5 kam. Hak dulu ternapi kam mungfasil pada zat. Hak tu. Hak ni hak pada sifat. Satu, ternafikan mutasil pada sifat. Dan kedua, ternafikan mungfasil pada sifat. 4 dah. 5 semua. Hak terakhir. Dan ternafikan mungfasil pada af'al. Kam mungfasil pada af'alnya. Maknanya dengan maknanya tiada ada satu zat dengan maknanya tiada ada satu zat maknanya tiada ada satu zat yang menyengut dengan maknanya tiada ada satu zat yang menyekutukan Allah Ta'ala. Lebih lagi. Dan memberi bekas pada menjadi. Dan memberi bekas pada menjadi. Mungkin. Lebih lagi. Maksudnya kerja buat Tuhan itu tidak berfungsi dengan maksudnya kerja fungsi dengan siapa-siapa. Maksudnya kerja buat Tuhan itu tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Baik tu. Kerja buat perbuatan Tuhan semua. Deh. Apa saja hak berubah di dalam alam ini. Semua oleh kudrat Tuhan. Apa tak? Seperti kita tulis. Kita kada
usaha gitu ya, tulis balik wigaryaka tu siapa tu tu siapa. Seperti dalam kokum wa ta'malun. Maksud dianya Allah Ta'ala itu menjadi akan kamu dan barang yang kamu buat pun Tuhan bagi jadi juga. Kita tulis. Bukan kita wigaryaka tu. Bukan tangan kita. Inilah yang panggil asal makna satu perbuatan. Hak kata ternafi kamung fasim pada af'alnya. Tu. Habis. Apa makna al-wahdaniyah? Nak wisuk. Nak berti di tak sengaja gitu dah. Apa al-wahdaniyah? I'rab samalah. Artinya la saniya lahu fi zatihi wala sifatihi wala fi af'alihi. Ini huruf. La saniya lahu. Tiada ada jenis yang menduai. Ia panggil la harah nafi jenis tu la nafi nasabkan isim dan merafu'kan khabar. Saniya jadi isim la. Kena buat jenis lah. La saniya. Tiada jenis yang menduai. Lahu ay maujudun lahu. Takdir khabar. Kainun lahu ada lahu baginya bagi Allah Ta'ala. Lahu baginya bagi Allah Ta'ala. Tiada menduai takluk situ. Fi zatihi pada zatnya Allah Ta'ala. Fi zatihi pada zatnya Allah Ta'ala. Padahal maksud dia tu masuk dalam hak tadi dah. Nampak tak? Masuk hak kata ternafi tadi. Kamu ternafi kamu fasil pada zatnya. Makna dia masuk dalam tu dah tu. Nampak tak? Makna dia hak tular je tu. Hak kita dobit tadi tu. Masuk dalam tu dah. Maksud dia masuk dalam tu ya. Tu makna kata tiada menduai bagi Allah Ta'ala pada zat dia. Zat dia tu tiada menduai. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Kalau nak ambil maksud sikit tak apa dah. Maksudnya dobit betul la saniya lahu fi zatihi ta'ala. Maksudnya zat Tuhan itu tidak boleh dibelah bahagi kerana dia bukan jirim. Dia. Maksudnya zat Tuhan itu tidak boleh dibelah bahagi. Kerana dia bukan jirim. Dia bukan jirim. Zat Tuhan kita lah. Tak boleh nak belah bahagi. Tak boleh nak kerak. Kerana apa tak? Kita nak ngaji dah dulu kan. Zat Tuhan kita bukan jirim. Adapun kalau jirim seperti kita ni boleh nak belah bagi, boleh nak kerak kita ni. Zat kita, tubuh kita. Sebut kata benda nak kerak so pun boleh. Adapun maksud la saniya lahu fi zatihi ta'ala tu maksud dianya zat Tuhan kita tu tak boleh nak belah bagi. Kerana apa? Kerana zat dia bukan kerana zat dia bukan jirim. Habis. Wala fi sifatihi. Waraqtah tu la takkid pada la saniya lahu. Fi sifatihi. Takdir kala ada jenis yang menduai lahu sifatihi pada sifatnya, pada segala sifatnya Allah Ta'ala. Apa maksud? Dobit betul la fi sifatihi itu maksudnya tiap-tiap satu sifat Tuhan itu satu sahaja. Maksudnya tiap-tiap satu sifat Tuhan itu satu sahaja. Satu sifat Tuhan itu satu sahaja. Lebih lagi. Dengan maknanya
dengan maknanya satu jenis satu. Dengan maknanya satu jenis satu. Kudrat satu. Buat misal sekali. Kudrat satu. Iradat satu. Ila akhirih lah. Tu faham dah. Tu. Royak. Kita dobek satu baris. Kalau kita tak ada baris. Satu baris. Yang kedua makna dia. Yang ketiga maksud dia. Yang keempat domain. Yang kelima ma tu. Berhajat kepada silah dan air tu kena roncok tu. Tu kena dobek tu. Yang maksud hak payah sekali. Maksud 5 perkara tu hak kena dobek. Domain hak mai semoso tu. Hak berhajat kepada silah dan air dia tu. Batu baris makna maksud. 5 perkara tu. Dan wala atah tu wahra atah la takkid pada kata la saniyah. Tu. Fi atah pada kata fi zatihi tu. Takdir kale ai wala sa'an betul tu. Wala fi af'alihi ai wala saniya lahu fi af'alihi. Dan tiada jenis menduai pula lahu baginya bagi Allah fi af'alihi pada pada perbuatannya Allah Ta'ala. Dobek sikit. Betul wala fi af'alihi ni. Maksud satu pada perbuatannya itu ialah. Maksud satu pada perbuatannya itu ialah. Kerja buat Tuhan itu tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Maksud satu pada perbuatannya itu ialah kerja buat Tuhan itu tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Dobek lagi. Inilah yang kita kehendakinya. Inilah yang kita kehendakinya. Dobek lagi. Kerana perbuatan itu ada dua makna. Kerana perbuatan itu ada dua makna. Tu. Pertama, kerja buat. Dan keduanya, inilah yang kita kehendakinya. Kerana perbuatan itu ada dua makna. Pertama, kerja buat. Dan keduanya, benda-benda yang dibuat. Lebih lagi. Maka benda-benda yang dibuat ini tidak dikehendaki. Maka benda-benda buat ini tidak dikehendaki. Dua makna mula. Tak ada dah. Boleh. Mula. Mana dah? Sekarang ni. Kerana perbuatan ada dua makna. Kerana perbuatan itu ada dua makna. Kerana perbuatan itu ada dua makna. Pertamanya, kerja buat.
Dan keduanya yang dibuat. Benda-benda yang dibuat. Benda-benda yang dibuat ni, maksud dia nya benda hak Tuhan buat ni lah. Tu benda. Maka benda-benda yang dibuat ini tidak dikehendakikan. Bukan murad kita, maksudnya gitulah. Maka benda-benda yang dibuat ini tidak dikehendakinya. Tu. Ya gini maksud dia nya kerja buat Tuhan tu ia tak berkongsi dengan siapa-siapa. Ia buat langit sorang dia je, kecil mudah-mudah. Je. Tak tu kerana perbuatan ia ada dua makna kisah ni. Pertama kerja buat hak tu kita dak nak tu. Ada pun benda yang dibuat hak tu kita tak say. Sabit tu setengah-setengah orang yang kata kok mana tu pada perbuatannya. Tapi pecah itu tak? Pecah lagi. Okey. Bau ambil tak masuk kau. Tu sini WPS sini payah gak ni mula apa je Saleh kata apa? Dia kata satu pada perbuatan maksud dia nya kerja buat Tuhan tu tak berkongsi dengan siapa-siapa dia kata. Dia nak buat langit sorang dia je, mudah-mudah. Barat nak buat kita sorang dia je. Dia nak buat makhluk ni, hak umum selalu. Dia nak buat makhluk ni sorang dia je. Satu dia je perbuatan. Tak berkongsi, tak ada ajak siapa-siapa. Satu kerja buat, hak tu kita dak nak tu murad dia. Adapun makna yang kedua ni benda hak yang dibuat hak ni kita tak say. Kerana setengah-setengah orang dia kata, kok mana satu pada perbuatan apa ada banyak, ada dengan langit, ada dengan bumi, ada dengan manusia, ada dengan menate, kok mana? Tu hebahung po. Tu setengah-setengah orang tak reti. Hak tu bukan murad. Nampak dah tu. Apa? Kerana makna perbuatan tu ya ada dua makna. Hak kita naknya, hak makna pertama tu kerja buat. Ada pun benda yang dibuat tu kita tak say. Hak tu bukan murad dia. Baru faham. Dah. Inilah yang panggil akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu. Dobit lagi hubung saat ni. Dobit hubung saat ni. Dan kesemua dan kesemua perkara yang berubah-ubah itu dikuasai oleh Allah Ta'ala. Dikuasai dan kesemua perkara yang berubah-ubah itu dikuasai oleh Allah Ta'ala. Dobit lagi. Tidak ada satu benda yang keluar daripada takluk kudrat Tuhan. Keluar daripada takluk kudrat Tuhan. Tidak ada satu benda yang keluar daripada takluk kudrat Tuhan. Lebih lagi. Sama ada pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang jahat. Sama ada pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang jahat. Dikuasai oleh Allah Ta'ala. Dikuasai oleh Allah Ta'ala. Tetapi ada berkaitan juga dengan kita. Tetapi ada berkaitan juga dengan kita. Tu. Ikhtiar dan usaha. Sungguh pun perkara yang baik, perkara yang jahat tu semua Tuhan kuasa. Tetapi ia ada juga berkaitan dengan kita. Boleh nak buat, ya jadilah.
Sabit tu salah bagi orang kecil. Rano dia mau makan benda rada. Tuhan kuasa. Salah kecil lah tu. Wah, ada pun dalam medan ngaji tak ada apa. Apa dalam medan ngaji? Dalam medan menuntut ilmu. Ada pun kalau kecil kat kedai kopi. Salah. Tu gano demo. Allah. Nah, tidak ada pun satu benda hak yang keluar daripada takluk kudrat Tuhan. Tak ada. Takluk kudrat Tuhan. Tuhan kuasa semualah. Gerak geri kita, perubahan kita saat ni tu semua dikuasai oleh Allah. Sama ada perkara yang baik atau yang jahat dikuasai oleh Allah. Tetapi ia ada juga berkaitan dengan kita dan usaha. Kali tak jadi, tak jadi. Pilihan kita juga setengah daripadanya. Habis itu fahazihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Ini dobik banyak pula. Ada bahas sifat nafsiyah dan ada pula sifat siyah. Sifat wujud tu. Sebab gapo salbiyah? Sebab gapo? Semua ada ilat belaka. InsyaAllah lah. Fahazihi sittu sifatin al-ula wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Auzubillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.